Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Syaringan dan berikut paparan utama 12 Rabiul Akhir 17 November. Kanak-kanak 5 tahun jatuh dari tingkat 16 Pangsapuri. Juga nahas udara di Butterworth, jenazah Allahyarham Kapten Muhammad Effendi dikebumi malam ini. Seorang kanak-kanak berusia 5 tahun maut selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 16 sebuah pangsapuri di Selayang, Selangor pagi tadi. Kejadian berlaku ketika mangsa dan adiknya berusia 4 tahun berada di rumah bersama ibu saudara yang menjaga mereka. Bagaimanapun difahamkan ketika kejadian ibu saudara mereka berada di bilik air, mangsa ditemui di tingkat 2 blok pangsapuri berkenaan. Mayat dibawa ke hospital untuk bedah siasat. Memetik bernama ibu kanak-kanak berkenaan yang juga seorang ibu tunggal dipercayai tiada di rumah kerana keluar bekerja. Ibu mangsa dilapor akan melangsungkan pernikahan pada Jumaat ini. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Jenazah Allahyarham Kapten Muhammad Effendi Bustami, juruterbang nombor 6 Skuadron Pangkalan Udara Labuan yang terkorban dalam nahas di Pangkalan Udara Butterworth malam semalam akan dikebumikan sebentar sahaja lagi di tanah perkuburan Islam di Bandar Muazzam Shah Pahang. Urusan pengebumian disempurnakan pihak Pangkalan Udara Butterworth dan Pangkalan Udara Kuantan. Terdahulu di Pulau Pinang, adik Allahyarham Muhammad Effendi yang mahu dikenali sebagai Nur berkata dia dan balu Allahyarham Nurul Izzati Syari 31 tahun hadir ke unit forensik Hospital Seberang Jaya HSJ untuk membuat pengecaman jenazah Allahyarham abangnya. Sementara itu jenazah Allahyarham Muhammad Effendi selesai dibedah siasat kira-kira jam 2 petang tadi sebelum dibawa ke Pangkalan Udara Butterworth untuk solat jenazah. Jenazah kemudian diterbangkan ke Pangkalan Udara Kuantan untuk urusan pengebumian di kampung halamannya di Pahang. Allahyarham yang merupakan anak sulung daripada 3 beradik itu disifatkan keluarganya sebagai individu yang sangat bertanggungjawab. Isteri Allahyarham juga masih terkejut dengan kejadian yang berlaku. Sementara itu, ketika kejadian jam 10.07 malam semalam, saksi mendakwa terdengar bunyi letupan kuat menggegarkan sekitar Pangkalan Udara Butterworth. Bagaimanapun, mereka tidak menyangka letupan yang didengari malam semalam itu adalah insiden pesawat Hawk yang terhempas. Mastura Muhammad Nordin, 44 tahun dari kampung Benggali, Sungai Puyu, Butterworth mendakwa mendengar 2 letupan sebelum melihat api marak. Menurut Mastura, ketika kejadian, dia sedang berniaga di kedai makan miliknya yang terletak kira-kira 100 meter dari pangkalan udara itu. Katanya ketika kejadian, dia sedang mengemaskan gerai tom yum yang diusahakannya untuk pulang ke rumah yang terletak berdekatan. Mula-mula dengar kapal terbang tu macam apa, bunyi dia dah lain lah, lain macam bila dia jatuh tu. Dia nak landing tu dah bawah dah baru dengar dia meletup pertama kali meletup. Meletup tu terus terbakar. Tak ada macam bunyi tu, tak ada api terus. Habis tu dah seret api tu sampai yang ujung sikit. Kali kedua meletup. Memang kuat meletup dia. So, kuat dengar 2 kali? 2 kali meletup lah. Itu je nak kuat lah. Kuat lah, kira orang kampung ni pun boleh dengar. Ada nampak payung torju ni nampak? Yang tu tak nampak sebab malam gelap kan. Cuma nampak api je lah, api memang kuat lah. Media semalam menerima perkabaran sebuah pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM terhempas dalam sesi latihan di Pangkalan Udara Butterworth. TUDM dalam satu kenyataan memaklumkan kemalangan itu melibatkan sebuah pesawat pejuang Hawk pada jam 10.07 malam di kawasan landasan pangkalan berkenaan. 2 juruterbang yang terlibat di dalam nahas pesawat Hawk terhempas di Pangkalan Udara Butterworth malam tadi berpangkat Major dan Kapten. Markas TUDM dalam satu kenyataan berkata mangsa yang terkorban adalah Kapten Muhammad Effendi Bustami, manakala yang cedera ialah Major Muhammad Fariz Omar.
Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin dalam kenyataannya hari ini memaklumkan pihaknya telah mengarahkan Angkatan Tentera Malaysia ATM khususnya TUDM untuk segera menghulur apa jua bentuk keperluan bagi memastikan aspek kebajikan keluarga kedua-dua mangsa terlibat diberi perhatian sewajarnya. Dalam kenyataannya, Datuk Seri Hishamuddin berkata keperluan itu termasuklah melalui tabung amanah perwira dan pertahanan negara yang diuruskan bahagian pengurusan sumber manusia Kementerian Pertahanan atau MINDEF. Jelasnya, anggota penerima beneficiari layak menerima bantuan TAPPN sekiranya diperakui oleh ketua jabatan tercedera atau meninggal dunia ketika menjalankan tugas aktif dan kecederaan atau kematian tersebut bukan berpunca daripada kecuaian atau salah laku anggota. Datuk Seri Hishamuddin dalam masa sama telah mengarahkan Panglima Angkatan Tentera dan Panglima Tentera Udara untuk menubuhkan lembaga siasatan khas bagi mengenal pasti secara terperinci punca nahas dan memaklumkan perkembangannya kepada beliau serta orang awam dari semasa ke semasa. TUDM dalam padi itu turut memaklumkan telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyiasat nahas pesawat pejuang Hawk yang mengorbankan Allahyarham Muhammad Effendi. Siasatan akan dibuat meliputi pelbagai aspek termasuk operasi dan latihan. Memetik bernama Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz berkata, buat masa ini masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan menggantung penggunaan pesawat jenis Hawk ketika siasatan sedang berlangsung. Terdahulu, awal pagi tadi, Timbalan Panglima Tentera Udara Lieutenant General Datuk Muhammad Ashgar Han Goriman Han turut berkata siasatan juga akan menjurus kepada aspek teknikal ke atas nahas. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut ketika ditemui di Hospital Seberang Jaya. Berita Al-Hijrah mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Muhammad Effendi Bustami. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang dikasihi. Baik, kita ke laporan seterusnya. Isu sampah di kawasan Jalan Tengah 7 Gombak masih belum selesai. Berita Al-Hijrah siang tadi mendapatkan ulasan pihak Majlis Pembandaran Selayang MPS berhubung masalah berkenaan pada masa sama meninjau keadaan di lokasi yang pernah dikunjungi wartawan kami Hanisa Hasanuddin hujung Oktober lalu. Dan hasil tinjauan wartawan Abdul Rahman Kunyus yang tadi juga mendapati keadaan masih sama dan longgokan sampah masih bertaburan di bahu jalan. Ikuti tinjauan yang dilakukan. Ketika tinjauan kali pertama 24 Oktober lalu, tiada perkembangan mahupun tindakan lanjut menyusul. Hanya rutin lori sampah sahaja yang mengutip sampah-sampah yang bertaburan di tepi jalan. Tinjauan saya hari ini mendapati situasi masih sama dan belum ada penyelesaian. Menurut Ketua Kampung Tengah 7, Johari Jaafar, pelbagai usaha dibuat bagi memastikan isu sampah ini selesai, termasuk cadangan membina rumah sampah, namun penyelesaiannya masih tertangguh. Sebenarnya saya dah usahakanlah berkenaan dengan sampah. Bila kita cakap sampah je, saya rasa benda ni bukan benda yang asing. Jadi masalah sampah yang dapat tuan-tuan lihat ni sebenarnya datangnya daripada setiap pelusuk. Tapi sebenarnya dah ada usaha untuk kita dapatkan. Kita dah buat permohonan untuk rumah sampah. Dan yang kedua, ada satu rumah sampah lagi dah dibina oleh komuniti dan dalam proses untuk buat collection lah kebenaran untuk memungut sampah. Penduduk setempat pula mengharapkan adanya jalan penyelesaian yang terbaik bagi memastikan pencemaran bau, udara malah ancaman binatang berbisa tidak berlaku ke atas penduduk. Penduduk kat sini kan bila angin ke apa memang terlalu busuk. Bau sampah tu ke rumah. Jadi tak senanglah dengan bau-bau macam ni kan. Haraplah pihak yang berkuasa ni
mintalah diorang perbanyakkan lagi lori untuk pick up sampah-sampah ni lah. Sering kali berlaku kalau tak ambil tindakan memang bertimbul-timbul lah. Lepas tu dengan pencemaran bau lagi, susahlah kami nak cakap. Sebab selalunya itu tanah persendirian. Kan kalau tanah kerajaan mungkin boleh do something lah. Sementara itu, pihak Majlis Perbandaran Selayang MPS yang saya hubungi turut memberi maklum balas terhadap isu ini. Dalam kenyataan kepada Berita Al-Hijrah, Pengarah Jabatan Korporat Muhammad Zain Masuad berkata, sesi perbincangan pernah dibuat bersama penyelaras Don Gombak Setia, Ketua Kampung dan Wakil Komuniti Kampung tersebut pada 23 September 2021 lalu. Terdapat permohonan pembinaan rumah sampah khas daripada komuniti Kampung Kerdas serta penyelaras Don Gombak Setia. Namun, lokasi tersebut adalah di atas lot tanah milik individu. Walaupun begitu, untuk tempoh akan datang, MPS bercadang mengadakan usaha-usaha kelestarian dan pengindahan di tapak longgokan sampah berkenaan bagi mengelakkan lokasi itu dijadikan tapak longgokan sampah berpanjangan. Menunding jari bukan satu solusi yang terbaik bagi masalah longgokan sampah ini. Masalah kesihatan, ancaman binatang buas dan persepsi negatif dari luar antara akibat jika masalah longgokan sampah ini tidak dapat ditangani. Semua pihak perlu bersatu padu berganding bahu bagi memastikan masalah longgokan sampah ini tidak berulang kembali. Abdul Rahman Kunyu, Berita Al-Hijrah. Selepas ini, Pusat Racun Negara sangkal aktiviti hisap vape lebih selamat daripada merokok. Alhamdulillah, bertemu kembali. Polis Kelantan melupuskan pelbagai barang kes dadah bernilai lebih RM55.7 juta membabitkan hampir 2,000 kertas siasatan yang sudah diselesaikan dalam perbicaraan di mahkamah sejak 2007 hingga 2021. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiin Mahmat berkata, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Kelantan akan menghantar barang kes dadah terbabit ke Bukit Pelanduk Negeri Sembilan hari ini untuk dimusnahkan esok oleh kontraktor bertauliah yang sudah dilantik. Daripada sejumlah tersebut terdapat 11 kategori dadah yang akan dimusnahkan pada pagi ini, iaitu yang terdiri pertamanya heroin seberat 0.42 kg, metafetamin 1,510.73 kg, kanabis 1,245.58 kg. Dadah pelbagai jenis itu dilupuskan selepas mendapat perintah mahkamah berikutan prosiding mahkamah sudah selesai dan tempoh rayuan bagi hukuman yang dikenakan kepada pesalah terbabit tamat. Kesemua barang kes dadah ini diambil tindakan mengikut Akta Dadah Berbahaya ADB 1952, ADB Langkah-Langkah Pencegahan Khas LLPK 1952, ADB Pelucut Hakkan Harta 1988 dan Akta Racun 1952. Datuk Syafiin berkata demikian pada sidang media di program pelupusan barang kes dadah di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan di Kota Baru hari ini. Dalam perkembangan sama, beliau turut berkongsi statistik nilai rampasan dadah bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini adalah lebih RM52.24 juta dengan 10,373 tangkapan telah dibuat membabitkan 8,230 kes. Ia menyaksikan penurunan 45% berbanding tahun sebelumnya dengan lebih RM94.8 juta nilai rampasan dan tangkapan 15,547 individu. Polis mendapat lanjutan reman terhadap 10 suspek yang dipercayai terlibat dalam pembunuhan seorang ahlong sebelum ini di hadapan sebuah restoran di Bandar Bukit Tinggi Klang. Lanjutan itu dibuat selepas tempoh reman terhadap semua suspek berusia 18 hingga 54 tahun itu berakhir hari ini. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Assistant Commissioner Syamsul Amal Ramli berkata, setakat ini polis masih mengesan senjata yang digunakan dalam kejadian tersebut yang dipercayai dibuang di Sungai Kelang. Permohonan reman kita berjaya dan tahanan reman akan disambung bermula pada hari ini sehingga 6 hari sampai 23 hari bulan November 2021. Itu saja. Kita masih belum dapat lagi
menjumpai senjata tersebut di Sungai Kelang. Tapi kita masih berusaha untuk besar lagi lain-lain evidence berkaitan dengan kes bunuh. Yang ini kita masih dalam tindakan. Media sebelum ini melaporkan seorang lelaki dipercayai Ahlong mati ditetak dengan parang oleh dua penjenayah selepas menjamu selera bersama dua anak lelakinya di sebuah kopitiam di lorong Batu Nilam 27A, Bandar Bukit Tinggi, Klang. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.20 tengah hari itu, mangsa berusia 47 tahun sempat melarikan diri di celah-celah kenderaan sebelum rebah dan maut di hadapan sebuah restoran lain. Hari mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Melaka berbaki 3 hari lagi. Sejauh mana persediaan pihak berkuasa dalam memastikan kesemua 495,196 pengundi dapat mengundi dengan selamat dalam norma baru ini? Dan untuk mendapatkan gambaran di Melaka, kita bersama wartawan Berita Al-Hijrah di sana, Syuhada Kadir. Assalamualaikum Syu. Waalaikumsalam, Nat. Baik Syu, sejauh mana kemeriahan kempen dalam suasana norma baharu yang dijalankan setiap parti bertanding? Ada laporan yang agak-agaknya kurang enak didengar, Syu? Baik, kita tahu bahawa ketika ini sebenarnya hanya berbaki kurang 3 hari ataupun boleh saya katakan kurang 72 jam untuk semua 112 calon yang bakal mempertaruhkan nasib mereka pada pilihan raya kali ini untuk berjumpa seramai mana pengundi yang boleh dalam tempoh kempen pilihan raya ini. Dan mungkin kalau saya boleh bandingkan sejak hari penamaan calon pada 8 November lalu, iaitu pada minggu lalu, mungkin perjalanan kempennya itu sedikit kelang kabut. Yang mana kita tahu pilihan raya negeri Melaka ini dijalankan dalam suasana norma baharu, berbeza dengan pilihan raya sebelum ini. Mungkin calon-calon terkekang dengan SOP-SOP yang telah digariskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, yang mana menuntut kreativiti mereka untuk menjalankan ataupun untuk mencari kaedah baru dalam mematuhi SOP yang telah digariskan ini. Dan bercakap soal laporan-laporan yang diterima berbanding jika saya boleh kongsikan sejak pada 8 November lalu, iaitu sejak hari penamaan calon lalu, sehingga kini pihak polis telah mengeluarkan kira-kira 16 kompaun yang melibatkan jumlah 198,000 kepada penganjur-penganjur parti politik mungkin. Dan semua kompaun ini dikeluarkan kebanyakannya adalah pada minggu lalu, yang mana pada minggu lalu mungkin calon-calon masih belum faham dengan SOP-SOP yang telah digariskan. Sebenarnya cabaran ini bukan kepada calon-calon yang bakal bertanding sahaja, tetapi juga kepada penyokong-penyokong parti politik yang masih keliru ketika itu dengan SOP yang telah digariskan oleh SPR. Bagaimanapun pada minggu ini, 3 hari sejak hari Isnin lalu, perjalanan kempennya mungkin sedikit smooth, saya boleh katakan, sedikit lancar berbanding pada minggu lalu, yang mana perjalanan kempen dilakukan dengan SOP yang telah ditetapkan, yang mana kita tahu bahawa antara SOP yang digariskan oleh SPR ialah tidak boleh mengadakan walkabout, tidak boleh mengadakan pertemuan secara bersemuka, yang mana calon-calon hanya boleh melakukan kempen secara menggunakan pembesar suara, menggunakan kenderaan seperti van, lori dan juga bas contohnya. Dan antara lain juga kita tahu bahawa calon-calon juga hanya boleh mengedarkan risalah di kediaman-kediaman pengundi tanpa bersemuka dengan pengundi-pengundi di kawasan Dewan Undangan Negeri masing-masing, Nazira. Okey, baik Syu. Semalam SPR mengumumkan proses undi awal telah selesai dengan 89.9% keluar mengundi. Jadi jangkaan Syu sendiri untuk 20 November nanti, adakah nilai peratusan yang keluar mengundi akan tetap tinggi? Baik, mungkin saya boleh recap sikit. Sebelum ini, SPR ada memaklumkan bahawa SPR menetapkan sasaran kira-kira 70% pengundi rakyat negeri Melaka ini keluar mengundi pada pilihan raya 20 November ini. Bagaimanapun jika kita melihat kepada data yang dikeluarkan oleh SPR pada semalam 11,557 pengundi awal yang melibatkan anggota dan juga pegawai tentera dan juga pasangan mereka, serta kira-kira 2,322 pegawai dan anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mereka sehingga jam 5.30 petang semalam, dan pada semalam 89.9%. Bagaimanapun jika boleh saya ramalkan pada 20 November ini, kalau mengikut kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah jentera pilihan raya DAP sebelum ini, yang mana ketika ini sebenarnya kira-kira 15% ataupun kira-kira 15% pengundi rakyat negeri Melaka ini, anak muda negeri Melaka ini ketika ini berada di luar negara, terutamanya di Singapura, yang mana kita tahu pintu sempadan masih belum dibuka, dan yang mana mungkin jangkaan 70% oleh SPR itu mungkin hanya mungkin jika lebih mungkin jika nak dibandingkan dengan statistik pengundi awal ini, mungkin hanya 75% sahaja pengundi yang bakal menunaikan tanggungjawab pada 20 November ini. Dan satu lagi mungkin mengambil kira faktor kebimbangan rakyat yang ketika ini kita masih berada dalam tempoh pandemik COVID-19, Nazira. Baik, terima kasih Syuhada Kadir atas laporan itu tadi. Selamat menjalankan tugas di sana.
Baik, itu dia tadi. Terima kasih. Syuhada Kadir melaporkan dari Melaka menjelang proses pengundian PRN Melaka. Baik, kita ke laporan seterusnya. Walaupun terdedah pada dos rendah penggunaan vape atau rokok elektronik bukan hanya berisiko kepada penggunanya, malah boleh menyebabkan keracunan kronik kepada pengguna dan individu sekeliling. Kenyataan daripada Pusat Racun Negara itu sekaligus membuktikan kepercayaan bahawa vaping lebih selamat daripada merokok adalah tidak tepat. Pengarah Pusat Racun Negara, Profesor Madya Dr. Bala Murugan Tangisuran berkata, kes keracunan akibat cecair vape menunjukkan peningkatan ketara dan lebih membimbangkan sebahagian besar kes keracunan itu melibatkan kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah. 64% daripada kes ini melibatkan kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah. Dan ini tidak termasuk pengisar vape sendiri yang mengalami kesan yang tidak dijangkakan. Bukan akibat nikotin sahaja, malah mungkin akibat bahan berbahaya yang telah ditambah kepada cecair vape yang digunakan. Selain itu, pihaknya turut menerima kes keracunan membabitkan kanak-kanak seawal usia 9 tahun yang telah menghisap vape secara sembunyi tanpa pengetahuan ibu bapa kerana ia tidak mendatangkan kesan bau pada badan berbanding rokok biasa. Tambah Profesor Madya Dr. Bala Murugan, realitinya statistik sebenar adalah jauh lebih tinggi daripada yang dilapor ke Pusat Racun Negara. Mengulas lanjut, beliau berkata promosi rokok elektronik sebagai produk untuk mengurangkan kemudaratan atau alternatif yang lebih selamat amat membimbangkan kerana ia tidak memenuhi kriteria sebagai alat terapi berhenti merokok. Malah kemungkinan perokok akan terus bergantung kepada nikotin. Selain kandungan nikotin, antara bahan berbahaya dalam cecair dan wap aerosol vape seperti pelarut kimia, logam berat, benzin, bahan perisa, nitrosamin dan pelbagai lagi bahan toksik lain. Sejumlah RM2 juta zakat perniagaan disalurkan oleh McDonald's Malaysia tahun ini kepada 14 agensi pungutan zakat di seluruh negara. Pengarah urusan dan rakan operasi tempatan McDonald's Malaysia Azmir Jaafar berkata, nilai sumbangan zakat perniagaan itu merupakan jumlah terbesar sejak 2017. Jelas Azmir, zakat perniagaan yang disalurkan tahun ini itu menjadikan restoran khidmat segera yang beroperasi di Malaysia sejak 1982 ini berjaya mengumpul jumlah keseluruhan zakat perniagaan sebanyak RM6.5 juta. Kita bermula membayar zakat, menunaikan tanggungjawab kita untuk membayar zakat tahun 2017 disebabkan 2016 ada perubahan ownership syarikat. McDonald's Malaysia telah diambil oleh Reza Group dari Saudi, di mana 100% share dan perniagaan ini dipunyai oleh orang beragama Islam. Oleh itu, seperti yang Datuk cakap tadi, bila kita menunaikan perniagaan, membuat keuntungan, itu satu tanggungjawab kita untuk menyumbang semula kepada komuniti. Jelasnya lagi, usaha itu selaras dengan pengiktirafan McDonald's Malaysia sebagai entiti perniagaan pertama yang menerima sijil pengiktirafan pembayaran zakat korporat daripada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib. Azmir ditemui media selepas Majlis Penyampaian Zakat Perniagaan McDonald's Malaysia peringkat nasional 2021. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuq Syahri memuji usaha McDonald's Malaysia memandangkan ia syarikat franchise pertama yang membuat pembayaran zakat kepada majlis-majlis agama negeri. Ini adalah merupakan tanggungjawab keagamaan yang juga sudah pasti jumlah zakat yang dibayar tadi akan sangat-sangat membantu golongan asnaf. Tambah lagi kita dalam musim pandemik dan merupakan syarikat yang sebagai syarikat pertama franchise yang membayar zakat kepada majlis-majlis agama negeri-negeri, dan ini salah satu daripada permulaan dan contoh yang baik kepada syarikat-syarikat korporat di luar sana. Tambah Datuk Ahmad Marzuq, ia wajar dijadikan contoh syarikat-syarikat korporat yang lain dalam menyokong kebajikan sosial masyarakat yang kurang berkemampuan, khususnya bantuan dalam bentuk kebajikan dan pendidikan. Masih bersama Berita Al-Hijrah,
Hanya berbekalkan peranti pintar, kini pelajar sekolah boleh menikmati pembelajaran yang interaktif menerusi aplikasi e-pendidikan Pandai secara percuma. Dengan menggunakan kaedah pembelajaran secara gamifikasi serta bahan pendidikan yang menarik, pelajar tidak mudah berasa letih dan hilang tumpuan meskipun proses pembelajaran dilakukan secara dalam talian. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Khairul Anwar Muhammad Zaki, selain mesra pelajar, aplikasi Pandai juga menawarkan kemudahan akses kepada ibu bapa untuk memantau segala aktiviti dan prestasi anak-anak mereka setiap kali menggunakan aplikasi Pandai. Melalui modul Pandai Parent, ibu bapa juga mempunyai ID sendiri dan mempunyai fungsi-fungsi sendiri. Jadi sebagai contoh, seorang ibu misalnya ada 3 orang anak, dari tempat kerja pun melalui aplikasi Pandai boleh melihat, oh sebenarnya anak sulung saya ni dah siap dah semua latihan dan kuis-kuis mereka. Anak kedua, oh belum mulakan lagi. Kadang-kadang anak ketiga mungkin banyak salah, banyak kesilapan, ada kelemahan tertentu. Dan Pandai memberikan analisa yang lengkap untuk ibu bapa memantau dan terlibat dalam pelajaran anak-anak. Tambahnya, sehingga kini lebih 250,000 pelajar sekolah rendah dan menengah dari seluruh Malaysia telah menggunakan aplikasi Pandai dan menjangkakan bilangan pengguna mereka akan terus meningkat menjelang tahun hadapan. Justru Pandai membuka penyertaan kepada orang ramai sebagai konsultan dalam membantu menaikkan taraf pendidikan pelajar menerusi Pandai dan sekaligus menjana pendapatan yang lumayan. Jadi untuk tujuan itu dan kerana keadaan ekonomi yang juga disebabkan oleh pandemik, kami telah decide untuk membuka peluang kepada orang ramai untuk join Pandai sebagai konsultan Pandai dalam perjuangan pendidikan kami. Jadi peluang ini adalah untuk menjana pendapatan dan terbuka pada semua orang. Tak kisahlah anda ni seorang ibu bapa ke, seorang guru ataupun daripada sebarang lapisan masyarakat, asalkan seseorang yang cintakan pendidikan untuk merahsiakan perjuangan kami, satu rumah, satu Pandai. Pandai menawarkan topik pembelajaran berkualiti mengikut piawaian Kementerian Pendidikan Malaysia yang meliputi pelajar tahun 1 hingga tingkatan 5. Orang ramai yang berminat untuk menggunakan aplikasi Pandai atau mahu menjadi konsultan Pandai boleh memuat turun di Apple Store, Google Play Store atau hubungi nombor seperti yang tertera. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan menarik dan artikel eksklusif. Dan jangan ketinggalan secara langsung program 60 minit bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad dengan topik Agensi Agama Mendepani COVID-19 jam 9 malam nanti. Sekian untuk malam ini. Saya Nazirah Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.